Tuan-tuan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bicarakan tentang Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai pelengkap agama. Dia melengkapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa diberikan Taurat. Taurat masih lagi belum sempurna. Nabi Musa wafat. Allah utuskan Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka Nabi Allah Isa nak menyempurnakan Taurat. Nabi Isa diangkat ke langit pada usia 30-an. Ada mengatakan 38, ada mengatakan 35. Kemudian di saat itu bila Nabi Isa diangkat ke langit, golongan Al-Hawariyun. Al-Hawariyun ni iaitu golongan pengikut kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Di waktu itu dilarang mengamalkan amalan-amalan yang dibawa oleh Nabi Allah Isa daripada Injil. Akibat daripada itu, mereka dilarang mengamalkan ajaran Isa, dan akhirnya tuan-tuan, ilmu ataupun wahyu daripada kitab Injil itu sedikit demi sedikit terhapus. 300 tahun namanya mereka dikekang untuk melaksanakan amalan ajaran Nabi Allah Isa. Setelah 300 tahun, mereka tulis semula kitab Injil daripada Nabi Allah Isa. Bayangkan 300 tahun nak ingat balik. Kemudian dalam kitab Injil kalau kita buka, dia ada 2 pasal. Pasal pertama dan pasal yang kedua, atau dipanggil Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah daripada Zabur dan Taurat. Perjanjian Baru ialah daripada Injil yang mereka ingat. Di saat itu kekangan hampir ribuan tahun jarak antara daripada Nabi Allah Isa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Allah mengutuskan seorang Rasul pada tahun gajah yang disebut oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia membacakan firman Allah yang disebut dalam Al-Quran. Kata Nabi Allah Isa, wa il qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah mubashiran birusuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ayat Quran surah apa dik? Ini apa? Surah apa ni? Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi Isa kata apa? Wa idh qala Isa, berkata Nabi Allah Isa, wahai Bani Israel, Yahud dan Nasara. Nah, golongan Yahudi dan Nasara. Inni Rasulullah, akulah Rasulullah daripada kalangan kamu. Nabi Isa kata. Dia kata kat Yahudi ni, dia kata dekat Nasrani. Dia kata mubasyiran birusuli, aku nak bawa berita gembira kepada kamu wahai Yahudi dan Nasara, akan datang seorang Rasul selepas aku nanti, min ba'di ismu Ahmad, yang namanya Muhammad. Nampak tak tuan-tuan? Makna orang Yahudi dah tahu Nabi Muhammad akan datang. Sebab itu orang Nasrani juga dah tahu Nabi akan datang. Sebab itulah apabila tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad ni, tanda-tanda Nabi akhir zaman disebut dalam Taurat, maktuban indahum fit Taurah wal Injil.
Ingat ayatnya ni surah apa? Wa iza sami'u ma unzila ila rasul. Ingat tak surah apa? Allah Rahman pula surah ada. Duduk di sebelah kanan, sebelah kiri, atas tadi. Dah buka Quran. Wa iza sami'u ma. Ayat itu menyebutkan tentang rahib dan pendeta. Golongan rahib daripada orang-orang Kristian, padri Kristian, pendeta dan juga ketua-ketua agama Yahudi daripada Taurat. Dengar. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, tolong ya Allah, tuliskan kami orang yang menyaksikan kebenaran. Yahudi dengan Nasrani, tuan-tuan, golongan rahib, ketua-ketua agama, dia minta dengan Allah supaya mereka telah menyaksikan kebenaran. Inilah Rasul yang dinanti-nanti, yang disebut dalam Taurat, maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Sebab itu tuan-tuan, tanda-tanda nak kenal Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi dia ada dalam kitab Taurat. Dia ada dalam kitab Injil. Sebab itu tuan-tuan, Taurat kita meragui kebenarannya sebab Taurat telah ditukar menjadi Talmud. Injil kita meragui kebenarannya sebab ketika Nabi Allah Isa diangkat ke langit, ratusan tahun mereka dilarang daripada mengamalkan ajaran Nabi Allah Isa, yang menyebabkan mereka menulis pula ada pula perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebab itu digelar cerita Yahudi dan Nasrani ini dipanggil Israiliyat. Apa dia Israiliyat? Cerita dongeng kaum Bani Israel. Jadi makna cerita Israiliyat ini yang menceritakan tanda kenabian yang sekarang dinyanyi-nyanyikan oleh kumpulan-kumpulan nasyid masyhur di Malaysia. Cerita tu, api sembahan orang Rom padam, bangunan Kisra runtuh. Tu cerita dalam Taurat, bukan cerita dalam Quran, bukan cerita dalam hadis. Yang dinyanyi oleh kumpulan nasyid, "Tika Nabi di dalam kandungan." Tengok tak lagu tu? Nampak? Runtuh biara kaisar, api sembahan orang padam, kata dia. Jadi akhirkan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan, cerita tu adalah cerita Israiliyat. Nampak tak? Rupanya kita dah lama dah pegang cerita yang tak pasti kesahihan.